Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir dan yang sedang mendengar KLFM ketika ini di frekuensi 97.2 MHz. Untuk makluman, Al-Zikrah khas ini disiarkan secara langsung dari Masjid Muaz bin Jabal Setiawangsa, Kuala Lumpur. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal Rohman. Tanpa membuang waktu, mari kita ikuti tazkirah yang bertajuk Lailatul Qadar, Dambaan Insan Kamil. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Dijeris yang bersama Datuk Pengurusi Masjid Muaz bin Jabal, tuan-tuan imam, para asatizah, khususnya tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan seluruh pendengar KLFM dalam rancangan Az-Zikrah khas pada pagi ini. Pertamanya kita ucap syukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk kita terus menghidupkan 10 malam yang terakhir ini. Dan sekira-kira ahli karyah masjid ini sejak daripada pagi tadi kita ada qiyamul lail dan kita solat subuh berjemaah, dan sekarang kita duduk dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan ini sebagai satu isyarat bahawa Allah menghendaki kita untuk mendapat reward yang terbesar di dalam bulan Ramadan ini, iaitulah Lailatul Qadar. Sebenarnya kalau kita perhati sejak lebih kurang 20 hari yang lalu, kita telah pun mula mengusahakan untuk kita nak mendapatkan Lailatul Qadar ini. Kerana itu Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang sebagaimana dinyatakan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran berlaku pada 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan. Ini tidak mungkin kita perolehi melainkan setelah kita berusaha sungguh-sungguh sejak daripada awal Ramadan yang lalu. Kerana itu 10 yang terakhir ini sekira-kira adalah tempoh ataupun kita sebut sebagai reward period. Tempoh untuk kita menerima ganjaran yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan pada beberapa hari sahaja lagi yang akan kita lalui di dalam bulan Ramadan ini untuk kita sempurnakan bulan Ramadan yang datang pada tahun ini. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyatakan, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosa-dosanya. Maka orang yang menghidupkan waktu malam di bulan Ramadan, khususnya pada 10 yang terakhir ini, menunjukkan bahawa ia benar-benar mengimani apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tak nampak. Soal Lailatul Qadar ini benda yang kita tak nampak. Kalau kita sahur tadi, makanan memang ada di depan kita. Dan mudah untuk kita beradaptasi dengan makanan itu. Tetapi soal ganjaran di malam hari dalam bulan Ramadan ini benda yang sifatnya sam'iat. Hanya diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menghidupkan malamnya itu menunjukkan bahawa ia benar-benar mengimani apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentulah kesungguhan kita menghidupkan 10 yang terakhir ini dengan bermacam-macam amalan menunjukkan kita mengharap ganjaran Allah semata-mata. Apa lagi yang kita harap? Bangun pagi buta, apa yang kita dapat? Adakah kalau bangun pagi buta ni menyebabkan kesihatan kita bertambah baik? Belum tahu juga. Adakah kita bangun pagi buta menyebabkan kita lebih cergas? Lagi banyak mengantuk. Tetapi kerana kita mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata, maka kerana itulah yang menggerakkan kita untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, khususnya 10 yang terakhir ini, kerana kita mengharapkan mudah kita ditemukan Lailatul Qadar. Sebenarnya apa yang kita faham tentang Lailatul Qadar ini? Kerana semua orang berdoa, ya Allah, jumpakanlah kami dengan Lailatul Qadar. Tadi Tuan Imam kita berdoa, ya Allah, jadikanlah kami orang yang berjaya dalam Lailatul Qadar ini. Kalau Lailatul Qadar ini macam orang, senang. Macam mana malam tadi? Ada selisih dekat Masjid Muaz bin Jabal. Masalahnya Lailatul Qadar ni kita pun tak nampak. Berapa tahun dah kita berpuasa dan sepanjang Ramadan dijanjikan Lailatul Qadar, berapa ramai di antara kita yang berjumpa? Maksud berjumpa memang dinampak betul-betul. Kalau ibaratnya kita berjumpa orang, disapanya kita. Maknanya bangun malam, ada malaikat ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji Karim. Semayang lah elok-elok, saya jalan dulu. Tak ada. Menunjukkan bahawa Lailatul Qadar ini sesuatu yang mesti kita faham. Apa dia? Ada beberapa pandangan. Saya nak petik satu saja pandangan. Antaranya apa yang dicatatkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Pertama, disebutkan bahawa yang dimaksud Lailatul Qadar itu ialah kerana di antara malam-malam Ramadan yang 30, kira-kira 30. Tuan-tuan tak ialah pening kepala dia mikir 30 ke 29. Puasa je sudahlah. Itu kerja orang lain. Semua kerja kita nak buat. Nengok anak bulan pun dia nak buat. Mengisytihar hari raya pun dia nak buat. Tak ada kerja sungguh orang kita ni. Maknanya 30 hari bulan Ramadan, kata Ibn Jauzi, pandangan pertama, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling agung. Malam yang sangat istimewa. Itu pandangan pertama. Maknanya, kalau kita berada pada malam itu, maka
kita juga diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, makna Lailatul Qadar ini ialah malam itu turunnya malaikat sebanyak-banyak. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malam itu turun malaikat. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah apabila mentafsirkan ayat ini menyatakan bahawa pada malam Al-Qadar itu malaikat yang turun ke bumi sebanyak butiran pasir di bumi. Makna berapa ramai itu. Sebab itu kita pesankan orang di Masjid Muaz bin Jabal ni mangkat masjid dah yang mendengar kita dalam radio. Itu malam 10 akhir ni jangan merayap sangat. Takut buat bukan-bukan tembung malaikat di penampornya nanti. Maknanya nak pesankan malaikat turun sebanyak-banyaknya. Ini salah satu pandangan tentang Lailatul Qadar. Makna yang beramal malam itu akan disaksikan oleh malaikat. Tidak sia-sia orang yang beramal pada malam itu. Tanazzalul malaikatu warruh. Ruh ini sebahagian pandangan menyebutkan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Bukan ruh orang mati, bawa tenang. Kita kadang orang Melayu ni mistik sangat. Dia kata ruh datang ni malam ni. Tak. Ruh itu kalau mengikut sebahagian pandangan dalam tafsir adalah Sayyiduna Jibril alaihissalam. Dua. Yang ketiga, malam Al-Qadar, malam itu istimewa. Kerana apa? Kerana malam itu segala ketentuan, keputusan akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Orang yang berdoa pada malam itu, maka kemungkinan doanya diangkat Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 3. Ini pun tak habis lagi. Kita bertenang seketika. Memanglah ceramah di masjid, tapi kita ni ada live. Kita beri leluan kepada iklan sekejap. Jangan ke mana, jumpa lagi selepas ini. Al-Zikrah khas sempena Jelajah Ramadan 2023 bersama yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal Rockman. Terima kasih PPZ Mawib sebagai rakan strategik. Ramadan lebih indah jika kita berkongsi rezeki dengan mereka yang memerlukan. Layari www.zakat.com.my atau fitrah.zakat.com.my. Ayuh, kita kembali semula dalam perbincangan kita pada pagi ini, Ramadan dambaan insan kamil. Tuan-tuan sekalian, biasalah kita ceramah di radio. Memang itulah. Walaupun tuan-tuan yang dalam masjid ni memanglah duduk dalam masjid, tapi misal di radio dengarnya lain. Jadi tuan-tuan janganlah confuse pula. Ceramah pun ada iklan berhenti. Tuan-tuan sekalian, kita sebut tadi yang ketiga, malam itu ditentukan keputusan-keputusan dan hukum. Kerana itu disebut di antara amalan yang mesti kita pastikan, mesti, ialah doa. Mintalah. Sama ada soal dunia ataupun soal akhirat kita. Sebab itu sekurang-kurangnya kita berdoa. Kerana malam itu kalaulah ditakdirkan Allah menentukan doa kita, maka apa yang kita minta itu akan dimakbulkan Allah Ta'ala. Memanglah ada orang bertanya, bukan ke soal qada dan qadar ini telah pun ditentukan sejak azali lagi? Jawapannya, iya. Sebab itu kata para ulama, kita berdoa, sebenarnya kita pun tak tahu apakah yang kita doa itu berbetulan dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Mungkin sangkaan kita qada dan qadar jelek. Contoh.
orang yang tak ada anak, contoh, katalah umur pun dah berumur lah, anak belum ada lagi. Sangkaan dia tak ada anak lah aku ni. Itu sangkaan dia. Tapi dalam ketentuan Allah Ta'ala, dia akan dapat, cuma lewat sikit. Takdirnya malam tu dia menghidupkan Ramadan. Dan pada malam itu kadang tergerak, tiba-tiba dia nak berdoa lelaki bini. Ya Allah, aku tahu umur 40 ni kira-kira macam tak ada harapan nak beranak. Tapi aku dengar kata, kalau malam itu kadang ni aku doa, mungkin kau makbulkan. Agaknya berbetulan doa aku dengan kehendak engkau. Ya Allah, mana tahu rezeki aku anak. Beranak di tahun depan. Sebab kita tak tahu soal qada dan qadar, siapa yang tahu? Kan itu berdoa lah. Mudah-mudahan apa yang kita minta itu berbetulan dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Ingat, maknanya jangan sekali-kali tinggalkan doa. Contoh, kita tidur. Yelah, memang dah tidur. Takkan tak tidur. Jaga. Punya beria nak bangun untuk qiyam ni, terjaga. Berapa jam? Berapa? Tengok. Oh, pukul 1. Jangan pukul 1 je. Pukul 1. Kan pukul 3 nak bangun, lagi 2 jam. Ya Allah, kau ampun dosa aku, ya Allah. Tidur balik. Tak apa. Doa, tak mesti nak kena duduk 3 semayang. Sambil baring aja. Cuma pastikan bagi habislah doa tu. Ya Allah. Ya Allah. Tak habis doanya. Tak sedar diri betul nampak tu. Tapi maknanya sedap doa. Sehingga kan tuan-tuan, saya cadangkan antara doa yang disebut oleh Nabi SAW daripada hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apabila ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau berbetulan aku bertemu Lailatul Qadar, apa yang aku nak sebutkan ya Allah? Maka kata Nabi, ya Rasulullah, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, engkau katakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam satu riwayat, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka saya pesankan begini, ini cadangan. Pasal kita memanglah ceramah, tapi ceramah ni dekat radio ada limitednya. Kalau tidak, tak habis-habis kita kan. Tiba radio habis, ceramah tak habis. Pasal. Tuan-tuan, saya cadangkan begini. Sepanjang malam bulan Ramadan ni, sekarang doa-doa ini orang dah inovasikan. Maknanya dilantunkan. Diulang-ulang. Ada yang masukkan dalam video, diulang-ulang. Doa ni diulang-ulang baca. Dibuat dalam bentuk rakaman. Maknanya pada malam-malam kita sebelum terakhir ni, gunakan teknologi kita ni. Sebab kita zaman teknologi, tuan-tuan, memang semua kan tidur telefon dekat bawah ketiak. Tuan-tuan buat tak biasa pula. Kan? Maknanya bangun, mana telefon. Rupanya tertindih telefon tu. Nak cerita tidur dengan telefon. Maka manfaatkan teknologi. Apa nak buat? Pasang doa tu. Dia akan ulang. Dia ada yang diulang-ulang 500 kali. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diulang lagi. Allahumma. Makna kita jadikan zikir dia. Sambil kita nak lap mata, biar dia jalan. Cuma kalau tuan-tuan pakai YouTube, kadang-kadang dia ada iklan. Tu yang payah tu. Di tengah kita syok begitu, keluar iklan drama pula. Payah. Jadi tuan-tuan carilah yang berbayar punya, mungkin tak ada iklan. Tapi maknanya, kita ulang. Jadi kalau tersedar pun, dia masih jalan lagi. Teruskan kita berdoa. Tu kaedah paling simple untuk kita buat di dalam bulan Ramadan. Habis. Itu yang ketiga. Ni tak habis lagi ni. Baru nak tahu apa Lailatul Qadar. Belum cerita lagi. Yang keempat. Malam Lailatul Qadar itu disebut sebagai malam kemuliaan. Maka orang yang diberikan peluang untuk berada dalam Lailatul Qadar, maka dimuliakan.
Dimuliakan maknanya dapat datuk, buat tenang. Makna dimuliakan kehidupannya, selepas itu kita akan nampak terarah kepada yang lebih baik. Maka dimuliakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ini pandangan yang kita biasa dengar, Lailatul Qadar itu ialah malam turunnya Al-Quran. Sebagai yang disebut dalam ayat yang saya bacakan tadi di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar itu ialah malam Al-Quran diturunkan. Baik, habis. Sekarang kita dah faham apa dia malam Al-Qadar. Cuma jadi soal, apa kita nak buat? Saya hari ni dalam program Az-Zikra khas di KLFM ni, saya mikir, saya nak buat angle lain. Kerana kadang kesebut itu kadar, tapi kita pun mabuk. Apa benda kita nak buat? Maka saya nak cadangkan itinerary sehari. Walaupun kita dah malam 24, 25. Ni 24 dah. Makna malam gang 25. Kalau mengikut petua Imam Al-Ghazali rahimahullah, saya cuba cari juga, ada beberapa kitab yang disebutkan, ya, dikatakan, kerana saya tak buat tahqiq lagi dengan kitab tu, jadi saya, pasal ni radio, jadi saya beritahu, dikatakan ada dalam beberapa kitab, khususnya dalam mazhab Syafi'i, yang menukilkan daripada Imam Ghazali, secara ringkasnya, kalau permulaan puasa itu pada hari Khamis, bermakna Lailatul Qadar itu pada hari yang ke-25 atau malam ke-25. Makna malam bila? Malam Kang. Tapi tuan-tuan bertenanglah. Itu petua saja. Jangan gegaduh. Kan? Ada pula cakap, tak, semalam sebenarnya. Payah. Bertenang. Ya. Makna para ulama ini dibagi panduan saja. Kita pakai saja sudah. Itu sudah pening kepala. Kan? Makna manfaatkan saja apa yang diberikan panduan oleh para ulama. Baik. Apa kita nak buat? Pertama tuan-tuan, daripada sekarang subuh sampai ke maghrib, ini dipanggil siang. Lailatul Qadar maknanya Laila, malam. Maka siang tak panggil Laila, bawa tenang. Malam. Al-Qadar maknanya malam. Makna daripada siang sekarang sampai ke maghrib, pastikan minimize perkara yang tak ada kaitan dengan ibadah. Simple. Kita bekerja, tidur, makan tak adalah. Buat kerja rumah, apa saja, pastikan minimize. Makna banyakkan buat perkara yang manfaat, tak kisahlah. Solat ke, puasa, memang puasa dah. Baca Qurannya. Apa saja kebaikan. Apa saja. Cuma pastikan kita minimize pada siang hari itu daripada perkara yang tak manfaat, perkara yang mengarut. Boleh faham? Oh, makcik. Faham ke tidak? Maknanya drama-drama bertenang. Tengok TV, yalah, kita realistik lah. Pasal rumah ada TV. Bohong tak tengok TV. Mesti tengok. Sama ada TV itu padam atau hidup, tetap tengok. Cuma maknanya jangan lama-lama. Sekejap. Jangan baca Quran 10 minit, tengok TV 30 minit. Tak baloi. Tuan-tuan faham ke tidak? Itu realiti kita. Maknanya memang kita hidup begini. So, tenang. Kita mungkin ada orang pergi pasar. Pergi. Tapi jangan lama-lama menok. Keperluan saja. So, kita rugi. Ini masa-masa kritikal. Baik. Siang hari. Manfaatkan. Kemudian, buka puasa. Macam biasa. Manfaatkan beri makan orang buka. Ni. 10 hari ni. Buat. Kemudian, solat maghrib berjemaah. Itu penting. Kenapa? Ada hadis Nabi SAW yang menyebut, tuan-tuan, okey, kita pergi dulu. Solat maghrib berjemaah, kemudian makan, rehat sekejap. Baca Quran, standby untuk solat isyak. Solat qabliyah, isyak, berjemaah, kemudian ba'diyah. Baik. Disebut dalam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya, sekurang-kurang untuk kita nak mendapatkan, tuan-tuan dengar betul-betul, ni bukan saya punya pandangan, ni ulama punya pandangan,
Sekurang-kurang untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar ialah solat isyak berjemaah dan solat subuh berjemaah. Tapi yang ini ni bukan untuk tuan-tuan yang memang duduk di masjid. Apa hal tak ada kerja dan memang duduk di masjid, betul-betul solat isyak dengan subuh je. Ini maknanya mungkin pendengar kita yang urusannya atas lori. Main, orang dengar KLFM atas lori. Jadi pesankan, orang yang atas lori cuba angkat tangan. Sebelah je, jangan duduk, steering nak kena pegang. Maknanya, orang ini pastikan apabila isyak, berhenti kejap, cari masjid, solat berjemaah. Nanti subuh, berhenti kejap, cari masjid, solat berjemaah. Kenapa? Disebut dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang solat maghrib berjemaah, solat isyak berjemaah, dicatat untuknya pahala seperti bangun separuh malam. Dan siapa yang solat subuh berjemaah, dicatatkan untuknya seperti solat malam keseluruhan. Sebab itu kata Ibn Rajab Al-Hambali, sekurang-kurangnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, jangan tinggalkan solat maghrib jemaah, solat subuh berjemaah. Sekurang-kurangnya. Macam, faham ke tidak tuan-tuan? Tapi saya pesan, ini bukan untuk jemaah Masjid Muaz bin Jabal. Ini untuk abang-abang driver lori saja. Jangan tuan-tuan pakai yang ini juga. Hilang semua. Lepas isyak. Ke mana orang semain tarawih tak ni? Dia kata, cukuplah semain isyak berjemaah dah, kata dia. Tak. Ini kita sebut paling minima. Habis. Kemudian, kita solat tarawih dan isi sikit baca Quran. Kemudian, tidur awal. Tidur awal. Ini saya bagi itinerary untuk Lailatul Qadar. Kalau kita ambil pandangan petua Imam Ghazali, malam kang. So, boleh try yang ni. Faham tuan-tuan? Nanti boleh WhatsApp lah kat KLFM, berjaya ke tak berjaya. Maknanya, tidur awal, kemudian aimkan bangun pukul 3, antara pukul 4. Pasanglah apa benda yang betul. Kalau jenis memang tak bangun-bangun, belilah jam apa yang betul. Kadang-kadang ada orang di jenis bangun, tapi dia untuk tutup jam. Bahaya. Saya pesankan orang ni, jamnya ekstra sikit. Dan letak sepah-sepah. Atas meja, bawah katil, tempat yang susah dia nak tutup. Jadi untuk nak tutup tu terpaksa angkat katil. Nampak gaya memang hilang mantuk dia. Kadang-kadang ada orang betul, dia dah bangun tapi tak sedar tutup jam. Aimkan bangun pukul 3, pukul 4, kemudian tuan-tuan tak lama tu, lebih kurang 2 jam saja. Sampai pukul 5, lebih kurang, buatlah solat sunat apa yang termampu. Tahajud, kita di Muaz Jabal ni, saya ingat sampai ujung tu ada. Kalau tuan rasa payah nak buat di rumah, bukan payah, memang tak ada harapan. Di rumah bukan tak buat, cuma menung lagi banyak daripada buat. Kan, dia bangun, alhamdulillah. Qiyam hari ni, ya Allah, syukur pada engkau. Dia punya syukur 5 minit lagi nak azan subuh. Menunjukkan dia tidur balik. Kadang-kadang kita kena tengok. Kalau diri kita jenis begitu, eloklah tuan-tuan keluar. Mandi, tu keluar, pergi masjid. Di masjid Muaz bin Jabal sampai hujung nanti ada qiyam. Maka, kemudian, kalau siapa yang katakan di rumah, maka digile-gilekan. Solat, kemudian bertenang sekejap, zikir, variety. Kerana kita ni cepat boring, cepat bosan. Biasalah, standard. Tuan-tuan tak payahlah buat alim sangat, buat tenang. Kadang kita muak 4 rakaat, cukuplah 4 ni. Rasa-rasa Lailatul Qadar dah ni. Tak, makna pelbagaikan dia. 2 rakaat, tenang, doa. Tenang kejap, nyandur, baca Quran. Bacalah, 2 muka, tenang balik. Pergi buat air. Tak ada masalah. Tuan-tuan ingat, qiyamul lail di masjid memanglah. Mana ada nak buat air, buat tenang. Kalau sekejap bangun pergi buat air apa semua, masuk balik tinggal satu soft. Masuk lagi satu, soft pun dah tak ada. Masuk lagi satu, dengan imam pun tak ada. Kalau di rumah tu, tak apa. Tuan-tuan, saya sebut ni pasal kita ni, tuan-tuan kena ingat, ni radio, ada orang lain yang dengar sama. Tuan-tuan faham ke tidak? Saya takut orang Muaz bin Jabal ni tak faham. Dah qiyam kat sini apa benda nak macam itu pula? Payah betul. Ni kan secara radio. Tuan-tuan faham tak?
Maknanya supaya orang lain kalau dia buat, boleh buat begitu. Kan? Bacalah doa. Doa yang tadi saya sebut tu, yang ada dalam YouTube tu, pasangkan. Di selang masa tu, pasang. Sambil kita duduk, ulangkan sebagai zikir. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang. Sampai azan subuh, maksudnya kita solat berjemaah dan kita akan tamatkan hari tu punya itinerary. Macam, ada harapan. Tuan-tuan, harapan pun tak confident, buat lagi tak ada harapan nampaknya. Mudah-mudahan. Ini kalau kita nak buat apa yang kita boleh nak usahakan, sepanjang lebih kurang 1 malam, kita berada dalam Lailatul Qadar. Tuan-tuan sekalian, saya tak ada nak mengulas soal tanda-tanda. Tak apalah, tanda itu serah pada Allah Ta'ala. Cuma saya pesankan sikit, memang di 10 terakhir ini akan banyak provokasi. Saya harap itu tidak melemahkan kita. Tuan-tuan faham tak maksud saya provokasi ni? Ini bukan cerita politik, tak. Maksud saya provokasi daripada orang-orang yang mungkin dia kata dia nampak Lailatul Qadar. Faham? Kita buka Facebook, ada pula yang catat malam tadi Lailatul Qadar. Ya Allah, syukur pada engkau. Kita pula malam tadi tak terbangun. Lemah semangat kita nak terus dah. Tak payahlah buat dah. Jangan. Sebab provokasi ni akan berterusan sampai habis 10 yang akhir ni. Hari ni orang tu kata kat tempat dia Lailatul Qadar. Orang Shah Alam beritahu, semalam nampak, malam tu nampak tenang. Macam yang disebutlah oleh para ulama. Macam Nabi sebut. Ada pula yang menyampuk. Betul, section 7 pun nampak macam tu. Komen di bawah tu, betul, kami di session 21 malam tadi pun perasan. Kita setiawangsa tak nampak. Jadi saya pesankan, tu usah terprovok dengan benda tu. Faham tak tuan-tuan? Ini antara masalah, menyebabkan kita hilang semangat nak terus. Maka tu usah peduli provokasi ni, terus sahaja sampai malam yang terakhir daripada 10 yang terakhir. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah 10 terakhir daripada bulan Ramadan itu Lailatul Qadar. Tuan-tuan, itu sebahagian yang boleh kita kongsikan pada pagi ini dalam az-zikr khas yang dibawa oleh KLFM bersama dengan Masjid Muaz bin Jabal di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini dapat sikit sebanyak merangsang semangat kita untuk sesama kita terus memburu. Sebab itu istilahnya taharrau, buru. Bila buru, maka jangan bagi can. Tuan-tuan faham ke tidak? Tuan-tuan buru kijang lari, tuan-tuan menung. Memang tak, itu bukan panggil buru namanya. Maka buru ni maknanya sungguh-sungguh jangan bagi can. Faham? Tapi janganlah tuan-tuan gaya memburu tu macam orang nak berkelahi pula. Ni ke mana ni? Nak memburu Lailatul Qadar. Berparang bagai. Itu bukan memburu. Itu tak faham bahasa namanya. Maknanya sungguh-sungguh buat semua persiapan kerana Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan untuk kita Lailatul Qadar tahun ini. Amin. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Sekat dulu. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.